Okey, soalan yang mana yang perlu pembincangan? Latihan yang 2.1 ke 2.2 ke? Yang mana? Cikgu, kalau kita bincang nombor 3 dengan 4 ni dulu. Nombor 3 dengan 4? Yang ni dulu. Yang Latihan diri 2.1. Yang 2.1 ni? Oh, okey. Alright Sekejap. Nombor 3 dan 4. Saya ambil nombor 3 dulu. Yang lain macam mana tak? Selain daripada Akil, ada siapa-siapa yang ada masalah ataupun semuanya okey? 3 dengan 4. Saya bincang 3 4. Ya. Okey. Okey, panjang perpenjuru bagi sebuah segi empat tepat. Tepat ialah 10 cm. Panjang perpenjuru, okey. Jika panjangnya 2 cm lebih daripada lebar. Cari kan panjang lebar bagi segi empat. Alright. Okay, katakanlah ini dia punya segi empat tepat dia. Alright, lebih kurang lah. Okay. Katanya perpenjuru dia 10 cm. Perpenjuru dia saya buat garisan. Perpenjuru 10 cm kat sini ya. Alright, dan dia kata panjangnya lebih 2 cm daripada lebar. Maksudnya katakanlah dia X X tambah 2 cm. Kat sini pula X cm. Okey, yang ni semua orang dah dapat ke belum? Okey dah ni? Okey cikgu. Okey kan? Okey. Okey kan? Okey cikgu. Cari ukuran panjang dan lebar bagi segi empat tepat itu. Okey, untuk soalan A, saya buat kat sini lah. Dia dah bagi tahu perpenjuru. Maknanya kalau untuk segi empat tepat, kita akan kelihatan segitiga tepat kat situ. So apa yang perlu kita buat untuk mengaitkan ke semua dimensi yang ada kat sini tu, kita guna teorem Pythagoras. Jadi X tambah 2 kuasa 2 tambah X kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2. Ada buat ni tak lagi Akil? Megat? Ada tak buat ni? Saya tak buat. Saya tak buat ikut. Tak buat kan? Akil macam mana? Saya tak dapat je. Saya tak tahu penjuru tu. Oh, tak tahu apa itu perpenjuru? Oh. Perpenjuru setakat yang saya faham dia ni lah, maknanya garisan yang diagonal ni 10 cm tu. Sekejap saya Google sekejap Setakat yang saya tahu itulah maksud dia. Perpenjuru. Yalah, betul lah. Itulah dia. Perpenjuru memang benda tu. So Akil, dah tahu informasi ni, rasa boleh cari tak? Saya rasa boleh. Cuba try dulu. Yang lain macam mana? Amal boleh dapat tak soalan nombor 3? Saya dah buat tapi salah cikgu. Buat tapi salah? Ya cikgu. Uliah? Ya cikgu. Dapat buat lah? Okey. Megat tak buat Baik. Okey, kembangkan semua tu. Tak apa, Akil buat je. Saya buat kat sini. Akil buat. Tolak 96. Tolak. Cikgu. Ya. Dekat maklumat dia dah bagi lah. Jika panjangnya lebih 2. Maksudnya dia punya yang maknanya panjang dia X tambah 2 lah. Lebar dia X, panjang dia X tambah 2. Itulah maksud dia. Tapi saya buat apa? Saya buat 8. Sebab dia kata perpenjuru dia 10. Panjangnya lebih 2. So 8 dengan 6 lah, siap-siap lah.
Betul lah tu. Betul lah tu aku juga tu. Memang betul pun. Oh, silap sikit ni. Silap. 4x. 4x. Ini tambah 2x. Amar boleh buat Amar? Boleh cikgu. Okay, macam mana Akil dapat jawapan dah? Siap je. Siap dah Siap. Alright. Okay, Ulia buat main tembaknya. Memang betul lah jawapan dia. Sebab tengok 10, try lah 8, 6 cm dengan 8 cm memang dapat jawapan. Tetapi soalan ni dia punya tujuan dia ialah untuk kita untuk menggunakan fungsi kuadratik macam tu tau. Jadi seeloknya kita buatlah secara yang methodological macam ni lah. Okay, kita buat dalam bentuk algebra. Magat okey ya Magat? Okey cikgu. Okey. So ni lah dia tambah 8 kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2. Jadi itulah dia panjang dan lebar dia. Panjang 10 cm, lebar 10 cm lah 8 cm. Panjang 8 cm, lebar 6 cm. Okay, good. B pula Cari ukuran bagi sebuah segi empat tepat dengan perimeter 26 cm dan luas 40 cm square. Yang ni macam mana? Ada siapa-siapa yang ada masalah tak yang ni? B ni. Akil 3B ada buat? Ada je tapi saya tak pasti jangan kira saya betul tak. Alright. Dia kata perimeter dia perimeter 26 cm, luas 40 cm. So katakanlah dia punya panjang dia X, lebar dia Y lah katakan kan. Bermakna perimeter bersama dengan 26 cm. Okay, saya tak buat lagi soalan ni tapi saya tengok macam ni logik lah kan. So kalau perimeter maknanya 2x tambah 2y lah bersama dengan 26 ataupun 2 faktorkan jadi 2 x tambah y sama dengan 26. Ada 2 pun boleh ubah tapi kita boleh kurangkan nanti insya-Allah rasanya lah. So ini pula boleh dibahagikan dengan 2 jadi 13 kat sini. So dapatlah satu persamaan yang pertama iaitu x tambah y sama dengan 13. Okey, kita panggil ni sebagai persamaan yang pertama. Yang kedua pula dia kata luas 40 cm. So xy sama dengan 40 lah. Ni jadi persamaan kedua. So selesaikanlah dia punya persamaan serentak. Okey tak Akil? Okey je. Okey. Siapa lagi ada yang buat 3B? Saya buat. Buat Megat tak buat Amar? Buat tapi salah cikgu. Lain. Oh, buat tapi salah juga. Ada sampai tak? Sampai ada 2 persamaan serentak ni? Amar? Tak cikgu. Tak ada Saya confused ni, suruh minta ukuran dalam bentuk perimeter ke luas. Okey. Soalan-soalan macam ni yang kena banyak berfikir ni. Ini yang kita panggil sebagai kebat, soalan kebat. Sebab dia memerlukan kita berfikir macam mana kita nak solve masalah tu. Selalunya bila keluar saja perimeter ke luas ke apa pun dia tak bagi tentang ukuran segi empat tu, maka kita create lah algebraic symbol. So dapatlah ini.
So, kita selesaikan bersama serentak lah. Contohnya sekarang ni saya kata kalau Y ni bersama dengan 40 per X. Masuk kan? Dalam satu. So, kita dapatlah fungsi kuadratik. X tambah 40 per X sama dengan 13. Yang mana tak buat tu buatlah sekarang. Darab dengan X. Tambah 40. Betul. Lima darab 8. Okey lah. Okey, siapa dapat jawapan ni? Ulia dapat kan? Dapat cikgu. Okey. Dapat ya? Dapat 6 dan berapa tadi? 5 dan 8 kan? Ya. Amar, Akil? Saya dah dapat cikgu. Akil dah dapat? Saya dah dapat. Okey, dapat 5 dengan 8 Ya. Saya pun Alright. dapat cikgu. Dapat juga. Okey, good. Good, kita tengok nombor 4. Raja di sebelah menunjukkan sebuah trapezium PQRS. Okey, dia punya dimensi dia dah bagi tahu dalam sebutan X. Luas pun dah bagi tahu. Oh, ini straightforward ni. Cari nilai X. Okey, siapa dah dapat jawapan soalan ni? Ulia dapat dah? Saya tak tahu betul-betul. Tak tahu. Saya dapat 3. X3 Amar macam mana? Tak dapat cikgu. Tak dapat Megat? Saya tak baik. Tak buat lagi. Okey, luas trapezium macam mana? Macam mana formula luas trapezium? Itu pertama sekali kena tahu. Macam mana 1/2. 1/2 A tambah B darab C. darab lebar. Yes, okey. Bagus. So, kita tambahkanlah panjang ni. Panjang ni 2 ni kita bagi 2. Okey. X tambah 3 tambah 3X tambah 2 bagi dengan 2 kemudian darab dengan X tolak 1. Okey. Ini semua macam ni lah asalnya. Darab dengan X tolak 1 bersama dengan 17. Jadi kita teruskanlah. Kita ni teruskan mesti dapat kuadratik function kuadratiknya. Jadi 4x tambah 5 di sini. Sedap 4x tambah 5 betul? 42. X tolak 1 sama dengan 17. Darab 2 kedua-dua belah. Kedua-dua belah darab dengan 2. So tinggal 4x tambah 5 X tolak 1 sama dengan 34. Okey, sampai sini boleh buat tak lagi? Amar dah ada sampai sini tak Amar? Tak cikgu. Tak dapat Bila soalan macam ni dia kata luas mana kita cari terus ungkapan luas dia dalam sebutan X. Sure nampak jalannya. Akil macam mana? Saya dapat ya. Dapat persamaan ni? Dapat. Okey, good. Kita cuba selesaikan terus. 4x ke 2 tolak 4x tambah 5x tolak 5. 4x
kuasa 2 campur X. Tolak 39. Boleh. 4X dengan X lah. 3 sini, 13 itu boleh. Yep. Pemfakturan kena cekap Kalau ada siapa-siapa yang masih belum cekap pemfakturan, cubalah buat latihan banyak-banyak bagi cekap juga. Jangan guna kalkulator. Dia tidak membijakkan kita. 12 dengan 13. 12, 13. Terbalik. Ini minus, itu campur. Betul lah. Yes. So, X negatif 13/4. 13/4 tak boleh. Betul lah jawapannya 3. Okey, kalau dah dapat beritahu saya. Akil, Amar dengan Megat. Dapat je. Dapat dah good. Amar dengan Megat macam mana? Tengah. Sekejap lagi. Okey. Okey, dapat je. Dapat dah good. Pemfakturan dia akan muncul juga. Banyak soalan dia muncul. Bukan setakat fungsi kuadratik saja. Pembezaan akan keluar juga, pengamiran pada kalkulus. Trigonometri pun ada pemfakturan. So kalau tak cekap pemfakturan, cepat-cepatlah bagi cekap. Kalau perlukan saya punya bantuan, saya boleh dedicate satu session untuk pemfakturan saja. Bagi cekap juga. Kalau tak hati tak boleh buat pemfakturan, payah lah, memang payah. Buatlah. Bagi cekap juga. Dapat cikgu. Dapat okey, good. Okey, kita tengok latih diri 2.2. Okey, ada siapa-siapa yang siap soalan ni? Saya tinggal soalan 4C dengan 4D je. 4C dengan 4D. 5 pun dapat? 5 saya dapat je. Oh, okey. Yang lain macam mana? Saya 4C. 4C tak dapat? Amar? Soalan 3, 4, 5 cikgu. 3, 4, 5. Amagat tak buat? Saya tak buat 4 dengan 5 je. 4 dengan 5 tak buat? 4 ni CD dengan D. Okey. Ya Nombor 3 pun tak boleh Amar? Saya rasa boleh ke cikgu kita terus 4 dengan 5 cikgu? Buat 4 dengan 5 Buat 4 CD dengan 5 Boleh cikgu. Alright. Jom kita tengok. Okey, alfa dan beta adalah punca bagi persamaan tu. Jadi ini 2x kuasa 2 tambah 5x sama dengan 1. Jadi ini tolak 1 persamaan kosong lah. So, A dia bersama dengan 2, B dia bersama dengan 5, C bersama dengan negatif 1. Negatif 1. Sum of root. Bahasa Melayu. Apa nama? Hasil tambah punca HTP. Iaitu negatif B par A. Jadi negatif 5/2 lah. Okay. Hasil darab punca ialah C par A. C par A iaitu negatif 1/2. Okey, setakat ni ada siapa-siapa dah buat? Ada sampai kat sini? Sampai. Oh iyalah, korang dah buat A dengan B, sure lah dah sampai Kita okeylah, kita fokus untuk C dengan D kan. Okay, dah sure lah. Okey, untuk soalan C So, hasil tambah punca should be equal to
Alpha squared tambah beta squared. Ya ini ada masalahnya. Sebab ni saya adjustkan sikit Bermakna untuk HTP di atas ni alpha tambah beta tu bersamaan negatif 5/2 dan alpha beta iaitu negatif 1/2. Okay, saya harap betul ni, tak ada salah lah apa-apa. Masalahnya sekarang macam mana kita nak tambah alpha cos 2 tambah beta cos 2? Kan? Itu yang korang sangkut tu kan? Hasil tambah punca, betul tak? Betul. Kalau hasil darab punca tak ada masalah kan? Betul. Hasil darab punca straightforward. Hasil darab punca bersama dengan alpha squared, beta squared sama dengan alpha beta squared. Iaitu negatif setengah squared ataupun 1/4. Okey, ini no problem. Masalah ni HTP. Okey. Good. Soalan macam ni sebenarnya dah ada keluar banyak kali lah. Dalam exam kita kena cerdik untuk menyelesaikan masalah ni. Sebab kita tak dapat langsung nak mengkaitkan hasil tambah ni dengan alpha tambah beta dan juga alpha beta. Sebenarnya ada, tapi kita tak nampak. Tak nampak. Okey. Saya bagi clue sajalah. Lepas saya bagi clue ni tentu korang boleh jawabnya soalan ni. Cuba fikirkan ekspresi alpha tambah beta kuasa 2. Apa dia punya ni? Apa dia punya kita kembang dia jadi apa? A kuasa 2 tambah 2AB tambah 2 alpha beta tambah beta kuasa 2, betul tak? So, ini sama dengan saya kumpulkan alpha kuasa 2 tambah beta kuasa 2 tambah 2 alpha beta. Dan yang kita nak cari tadi tu, benda Allah ni, dia ada kat sini. Nampak tak lagi? Apa ekspresi untuk alpha kuasa 2 tambah beta kuasa 2? Alpha kuasa 2 tambah beta kuasa 2 yang kita dapat tu ialah alpha tambah beta kuasa 2 tolak 2 alpha beta. Nampak tak? Nampak je. So sekarang boleh buat tak? Boleh je. Boleh je. Boleh lah. Tolak 2 alpha beta ke tambah 2? Tolak lah. Jap. Betul lah. Tolak lah. Sebab apa? Sebab kita kita bawa ni ke kiri. Kurang kita switch tempat lah. Kita bawa dia ke kiri, dia jadi tolak lah kan. Jadi tolak 2 alpha beta. So dapatlah ungkapan ini. So Amar macam mana? Okey tak ni? Boleh selesaikan dah? Boleh cikgu, boleh. Alright, Megat? Boleh. Alright. Negatif 5/2 kuasa 2 tolak 2 negatif 1/2. 25/4 tambah 1. 29/4. Kuasa 2 tolak HTP X tambah HTP. Okey, siapa dah dapat soalan 4C? Dah cikgu. Boleh dapat dah Okey, baik. Okey, good Megat. Dapat je. Okey, good. Okey. Dapat sama macam saya Sama. Amar? Dapat cikgu. Alright, good. Sama jawapan kan? Sama cikgu.
Okey, kita tengok soalan D. D tadi Uli ada dapat dah kan? Dah cikgu. Okey. Kita guna balik apa tu resultnya ni tadi. Cara dia lebih kurang sama lah. Hasil tambah punca iaitu alfa tambah beta, alfa per beta tambah beta per alfa. Iaitu kita cross multiply dia jadi alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 per alfa beta. Oh sama lah juga masalahnya dia jadi macam tu lah juga. Apa panggil? Letak kat sini. Apalah. Alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 sama dengan alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta per alfa beta. Boleh buat rekod ni? Teruskanlah Boleh buat rekod Akil, Amar, Megat, Jodi. Boleh cikgu. Boleh. Boleh. Try sebab benda ni je. Ini saja masalah dia. Ayo. Sembilan 29 dah 25 insyaAllah. Ada 9/4. Jadi negatif 9/2. Hasil darab punca. Dapat cikgu? Dapat Okey. Yes. Beres. Beres Tak susah sangat sebenarnya. Ada satu tu je lah. Dia tersangkut kat situ, dia tak lepas-lepas. Okey, yang lain? Amar, Megat? Dapat ya. Okey. Amar macam mana? Dapat cikgu. Dapat Okey, kita teruskan. Tak ada apa persoalan lagi Tak ada apa nak tanya dah sini. Okey, kita buat nombor 5. Persamaan kuadratik. Okey, mempunyai punca-punca P dan Q. Cari persamaan kuadratik dengan punca-puncanya. Okey. Dia sengaja bagi punca-punca yang complicated Alright. So, Ulia dapat kan yang ni? Dapat cikgu. Dapat kan? Amar macam mana? Belum buat cikgu. Belum buat. Megat tak buat. Akil ada masalah. Akil macam mana? Saya dapat cikgu, dapat. Oh, dapat dah. Saya skip yang CD tadi tu je. Oh, CD je So, rasanya Amar dengan Megat boleh buat dah rasanya nombor 5 ni. Rasa kalau cuba boleh. Okey. Amar? InsyaAllah cikgu. Tak ada masalah Okey. Saya teruskanlah lesson kita. Kalau tak ada apa benda tanya lagi dah. Ini ketaksamaan kuadratik. Ada siapa-siapa bermasalah dengan ketaksamaan kuadratik? Macam mana nak cari penyelesaian untuk ketaksamaan kuadratik? Ada tak siapa sini ada masalah? Kalau tak ada masalah macam biasa, kita buat latihan terus.
Saya rasa saya ada masalah kot. Ada masalah okey. Okey, yang lain macam mana? Amal, Megat, Ulia? Saya ada masalah macam Ada masalah juga. macam ada dia. Okey. Nak cari ketaksamaan kuadratik ni, mencari penyelesaian dia, ada 3 cara lah. Satu, lakaran graf, satu lagi garis nombor dan juga jadual. Secara preference saya punya preference, saya suka cara yang ini. Okay. Garis nombor pun okey, jadual ni saya malas buat. Okey. Tetapi untuk contoh nombor 5 ni saya tunjuk ketiga-tiga cara lah. Alright. Okay, bila kita dapat macam ni rupanya ketaksamaan kuadratik, kita kena expand dahulu Common sense common sense. Kita kembangkan dulu. Jadi 2x kuasa 2 tambah 8x tolak x tolak 4. X tambah 4. Jadi 2x kuasa 2. 8 tolak 1 jadi 7. 7 tolak 1 lagi jadi 6. 6x. Negatif 4 tolak 4 jadi tolak 8. Okay, kita boleh kecilkan dia sebab faktor sepunya 2 Jadi x kuasa 2 tambah 3x tolak 4. Jadi ini dia. Ini dia ketaksamaan yang kita nak solve. Selepas kita dah meringkaskan, memudahkan bentuk dia. Bentuk asal dia sangat-sangat complicated lah. Okay, sekarang kita dah dapat tu. Macam mana kita nak buat lakaran graf? Lakaran graf Mula-mula kita cuba ambil, kita lukis y bersama dengan x kuasa 2 tambah 3x tolak 4. Kita ambil expression ni saja. Kita cari graf macam nak buat. Jadi macam mana kita nak buat ni? Kita kena cari dia punya. Yang kita tahu sebab perkali pada x kuasa 2 ni 1. So bentuk dia tentulah muka senyum. Macam ni. Hanya kita belum tentu lagi dia punya punca-punca dia. Jadi kita fakturkan. Fakturkan kita dapat 4 dan 1. Jadi ini tambah, ini tolak. Jadi punca-punca ataupun kita kata pintasan y. Pintasan y dia ialah x bersama dengan tolak 4 dan x bersama dengan 1. So, kita lakarlah graf. Ni x. Ini y. Okey. Mana dia x tolak x sama 1 kat sini, x tolak 4 kat situ. Dan kita dah pun tahu dia muka senyum. Lukislah. Alright. Dan ketaksamaan dia kata lebih daripada kosong. Kalau lebih daripada kosong, bermakna dia tentulah kawasan yang belah atas ni. Ini y lebih daripada kosong. Dan bawah ni pula y kurang daripada kosong. So, untuk selesaikan masalah ni, kawasan yang kita nak ialah kawasan ini. Dan juga ini. Jadi selesailah kita punya ketaksamaan. Iaitu x mesti kurang atau sama dengan 4. Kita kena bubuh kurang dan sama sebab asalnya dia pun ada lebih dengan sama. Jadi kena bubuh juga kurang atau sama dengan 4. Dan x adalah lebih atau sama dengan 1. Jadi inilah penyelesaian menggunakan cara lakaran graf. Dan inilah cara yang paling saya suka sekali untuk selesaikan ketaksamaan kuadratik. Boleh faham semua? Boleh cikgu. Boleh. Faham you. Faham tak ada soalan Okey. Okey je. Kita tengok garis nombor pula. Saya delete dulu ini semua ni. Tapi macam untuk cara garis nombor ni, kita masih lagi perlu untuk memfakturkan ketaksamaan tu Jadi macam tadi jugalah.
X tolak 4 dengan X tambah 1 mesti lebih atau sama dengan kosong. Jadi kita buat garis nombor. Dia macam graf juga lebih kurang. Macam ini juga. Ini X. Tolak letak ni negatif 4 buah 1. Jadi di kawasan sini kita panggil sebagai X lebih daripada 1. Dari sinilah Dan ini pula kawasan yang kita kata X kurang daripada negatif 4. Dan di tengah-tengah ni ialah region X lebih dari negatif 4 kurang daripada 1. Bila kita nak decide mana satu penyelesaian dia, kita kena pilih nombor dia dalam region-region, 3 region ni. Katakanlah saya pilih satu nombor negatif 5 lah. Kemudian ini untuk region X kurang daripada negatif 4. Saya pilih negatif 5. Yang lebih daripada 1 tu saya pilih 2. Cara yang mudah-mudah lah. Kemudian di antara negatif 4 dengan 1 ni saya pilih kosong. Kosong yang paling mudah. Jadi kita test lah. Kita uji ke setiap kan. Jika X bersama negatif 5. Kita gantikan balik ke dalam ekspresi tu. Makna negatif 5 kuasa 2 tambah 3. Negatif 5 tolak 4. Dapat berapa? Jadi 25 tolak 15 tolak 4. Kita nak tahu dia lebih daripada kosong atau kurang daripada kosong. Tak payah cari nilai exact value pun. Okey. 25 tolak 15 jadi 10. 10 tolak 6, 4 jadi 6. Maknanya ini lebih daripada kosong. So, X kurang atau sama dengan 4 adalah satu penyelesaian. Okey, ini region 1. Region macam mana je? Region 1. Okey, region 2 pula. Bahasa Melayu apa dah region? Jika X bersama dengan kosong, kita test lah. 0 kuasa 2 tambah 3 darab 0 tolak 4. Dapat negatif 4 kan? Jadi kurang daripada kosong. So, kita katakan X 1 negatif 4 bukan penyelesaian. Region 3. Jika X bersama dengan 2. 2 kuasa 2 tambah 3 darab 2 tolak 4. Sama dengan 4 tambah 6 tolak 4. Ni pun lebih daripada kosong. Dapat 6 juga. Jadi, X lebih atau sama dengan 1 adalah satu penyelesaian. Ya, okey. Boleh faham tak tu? Cikgu. Boleh. Ya, okey. Cikgu. Saya kurang faham sikit. Macam mana nak pakai? Macam mana, yang mana satu tak faham tu? Saya dekat bahagian-bahagian region. Okey. Gambar rajah ni boleh faham macam mana kita dapat? Itu pun saya kurang faham. Okey, sebab kita dah dapat punca tau. Kita buat faktor tadi, jadi kita katakan X bersama dengan 4 dan X bersama negatif 1. Terbalik ni, Masya Allah, terbalik. X tambah 4 dengan X tolak 1. Tadi kita buat perfaktoran tadi dalam soalan sebelum ni tadi. X tambah 4, X tolak 1. Jadi punca dia ialah X tolak 4 dan X sama dengan 1. Sebab itulah kita buat number line yang ada untuk, dia macam graf juga, tapi kita ambil paksi X saja. Kita ambil tolak 4 dengan 1. Jadi bila kita letak negatif 4 dengan 1, dia dah dapat 3 region, iaitu region pertama, region kedua, region ketiga. Okey. Untuk gambar rajah tu, kenapa dia penting?
garis nombor. Boleh juga. Amar macam mana Amar? Okey tak ni? Cikgu yang dekat apa tu yang gambar rajah tu yang negatif 5 kosong dengan 2 tu macam mana nak dapat cikgu? Oh, itu kita tembak saja. Kita tembak. Kita hanya kita nak ambil region 1 iaitu X kurang daripada negatif 4. Janganlah ambil negatif 4. Jadi ambillah nombor yang kurang daripada negatif 4. Nak buat negatif 10 pun boleh. Nombor apa saja yang kurang daripada negatif 4. Jangan ambil negatif 4 sudah. So saya ambil negatif 5. Negatif 6 pun boleh. Cubalah value-value yang lain yang kurang daripada negatif 4. Sure kita akan dapat juga result yang sama. Boleh faham Amar? Faham cikgu. Akil? Boleh. Megat kau okey Megat? Okay. Right? Cuma buat tu maybe agak lambat sikit. Okey. Agak slow. Yang tu kalau buat latihan berterusan dia okey insya-Allah. Okay. Tapi diperlukan masa lah, time investment tu diperlukan. Anda tak boleh lah main bola, tak boleh main computer game. Macam tu lah. So kita pilihlah 3 value untuk kita test. 3 value, 3 nilai X yang kita untuk kita test untuk region 1, 2 dan 3. Pilihlah, saya pilih 95. Tak kisahlah nak pilih 90 ke, 100 ke, silakan. Asalkan kita boleh buktikan dia. Kemudian untuk region 2, nak cari yang paling senang sekali antara 94 dengan 1, of course kosong lah. Kosong yang paling mudah sekali. Senang cerita, kita bubuh saja dalam ni, kita dah tahu dah ni. X kuasa 2 kosong, 3X pun kosong, tinggal negatif 4 saja. Negatif 4 bukan lebih daripada kosong, tapi kurang daripada kosong. Kita dah tahu dah itu bukan satu penyelesaian dia. Alright. Sekarang kita pilihlah pula satu lagi nilai apabila X lebih daripada 1. Jangan ambil 1. Jangan kita pilih X bersama 1, kita ambil lah sedikit lebih. 2 ke, 3 ke. Jangan ambil 1,5. Memang boleh juga, tapi susah lah. Ada fraction. Kita ambil lah 2 yang mudah-mudah. Kemudian kita test. Kita test untuk setiap region ni. Kita tengok value kita dapat tu betul tak menepati tak ada yang dia kata ni lebih daripada kosong. Kalau lebih kosong dia menepati. Kalau kurang daripada kosong dia tidak menepati. So in this case region 2 tidak menepati. Region 1 dan 2 menepati. Itu maksudnya. So macam mana Akil, Amar boleh faham? Boleh cikgu. Okey Akil okey Sekejap je saya nak proses sikit. Okey sure. Megat macam mana? Maybe saya okey, cuma nak laju buat, so kena macam cikgu cakap banyak latihan. Alright. Ulia? Okey. Dalam matematik ni memang kita kadang-kadang ya. Okey. Cikgu nanti jadi kalau satu penyelesaian tu dia punya julat lah. Ulang sekali lagi. Kalau yang maksudnya dia ada penyelesaian tu, maksudnya itu dia punya julat ke apa? Itu julat dia lah. Macam region 1 kita test negatif 5 kan. Okey, negatif 5 lebih daripada kosong. Menepati apa yang dia minta, ketaksamaan yang dia minta tu. Yang ini saya bubuh warna merah ni. Menepati ketaksamaan asal tu. Okey, kalau menepati maknanya keseluruhan dia kawasan yang kurang dari negatif 4 adalah penyelesaian dia. Begitu juga apabila kita test nilai X lebih daripada 1. Jadi semua kawasan yang lebih daripada 1 ni adalah penyelesaian dia. Sebab kita dapat lebih daripada kosong kat sini. Okey? Boleh faham? Boleh. Okey sikit. Alright. Amar? Okey cikgu. Okey, kita tengok cara yang ketiga, itu guna jadual. Jadual ni penyelesaian saya tak minat lah sebab dia ambil masa. Saya suka graf, saya suka garis nombor. Yang lainnya tak minat. Graf ni saya suka sebab dia bersifat grafikal. Bila sifat grafikal, kadang-kadang saya boleh mainkan dalam kepala. Jadi penyelesaian tu cepat sikit sampai. Bila nak buat line nombor ni, Allah nak test X bersama negatif 2 lah, negatif 5 lah,
Nak test X sama-sama kosong lah, nak guna test X bersama 2 lah. Jadual pun lebih kurang macam tu juga. Kita kena tengok satu persatu. Alright. Macam tadi juga. Untuk metod ketiga ni. Metod ketiga ni. Guna jadual kita mula-mulanya kena faktorkan dia juga. X tolak 4 dengan X tambah 1 kan. Kosong. Jadi kita buat jadual. Di mana kita ada, macam mana jadual dia bentuk dia? Okey. Kita bubuh X tolak 4 di sini. Kita bubuh X tambah 1 di situ. Kemudian kita hasil darab. X tolak 4 dan X tambah 1. Kita nak test julat dia. Julat nilai X. Julat nilai X apabila X kurang daripada negatif terbalik ni lagi ni. Terbalik lagi. X tambah 4 dengan X tolak 1. Terbalik. Cik terbalik saja. Okay. Tengok X kurang daripada negatif 4. Kemudian X di antara negatif 4 dan 1. Dan X lebih daripada 1. Okay. Mula-mula kita tengok pada faktor yang pertama, iaitu X tolak 4. Apakah nilai X tolak 4 apabila X kurang daripada negatif 4? Bila X kurang daripada negatif 4, contohnya negatif 5 tambah 4. Dapat negatif kan? Jadi kita tulis kat sini, dia negatif. Tulis negatif kat situ. Okey. Kemudian kita test pula untuk sama lagi faktor X tambah 4 ni. Tapi nilai dia X antara negatif 4 dengan 1. Contohnya kosong. Kosong tambah 4. Dapat positif ke negatif? Dapat positif. Kita letakkan tanda positif untuk jadual. Untuk section dia. Kemudian X lebih daripada 1. Lebih daripada 1 contohnya 2 lah. 2 tambah 4. Dapat positif juga. So, positif. Alright. Sekarang kita dah habis dah untuk X tolak 4 tambah 4 ni. Kita pilih pula faktor yang kedua, iaitu X tolak 1. Alright. Kita tengok. Kalau julat X negatif 4. Kurang negatif 4. Kita pilih negatif 5. Negatif 5 tolak 1. Sudah tentulah dia negatif. Kita letak dia negatif. Bila X di antara negatif 4 dan 1. Katakanlah kosong. Kosong tolak 1. Tentulah negatif. Kita letak lagi negatif sini. Dan apabila X lebih daripada 1, contohnya 10. 10 tolak 1 jadi 9 kan. Jadi tentulah positif. Letaklah positif. Okey. Sekarang ni pula untuk row yang ketiga. Kita darabkan. X tambah 4 darab dengan X tolak 1. Jadi kita darabkan dua ni. Negatif darab negatif jadi berapa? Negatif darab jadi positif. Positif darab negatif jadi apa? Jadi negatif. Positif darab dengan positif jadi apa? Jadi positif. Jadi kita tahu yang kita nak ni sebenarnya ialah positif. Sebab dia kata lebih daripada kosong. Positif lah. So, X tambah X pula lah. Jadi, X kurang atau sama negatif 4 dan X lebih atau sama dengan 1 adalah penyelesaian ketaksamaan. Ketaksamaan di atas. Jadi ini cara kita guna jadual. Okey, ada yang faham, ada yang tak faham? Agak memeningkan sikit juga. Agak memeningkan. Okey. Dia macam tadi je. Dia uji. Ya. Ikut
Yang dia punya julat yang X lebih kecil daripada negatif 4. Betul. Garis nombor dengan jadual ni lebih kurang samanya. Ya, kalau yang ketiga tu saya kurang faham cik. So dia nak uji macam mana? Yang kalau X tambah 4 X tambah 1 tu dia uji macam mana? X tambah 4 tu. Yang ketiga. Yang ketiga yang sini ni. Yang ini ni. Tak, yang bawah sekali. Row yang ketiga. Row yang ketiga. Oh. Dia kata kita darab X tambah 4 darab dengan X darab 1. Okey. Jadi macam inilah, negatif darab negatif jadi negatif, kita negatif 2 darab negatif 3 dapat positif 6 kan. Itulah maksudnya. Negatif darab negatif jadi positif. Itulah maksud dia. Hasil darab 2 negatif number dapat positif. Hasil darab 1 positif dan 1 negatif number dia akan jadi negatif. Dan hasil darab 2 positif number dia akan jadi positif. Sebab tu saya darabkan itu X tambah 4 darab dengan X darab 1. Kita darabkan 2 tu. Nilai 2 tu. Boleh faham ya Akil? Boleh. Amar? Faham cikgu? Ulia? Faham cikgu. Megat? Pening lagi? Boleh ke? Alright. Cuma banyak latihan je. Ya. Tapi dalam exam nanti disuruh cari julat saja. Dia tak kata, setahu saya lah tapi jangan quote saya pula. Selalunya dalam soalan exam dia suruh cari julat je. Dia tak kata dengan cara jadual, dengan guna garis nombor, dengan lakaran graf. Jadi kita pilihlah mana-mana metod yang kita rasa sesuai dengan diri kita. Macam saya sangat suka lakaran graf. Yang lain tu saya malas. Garis nombor pun okey lah. Jadual tu totally out lah. Saya tak minat nak lukis graf. Nak lukis graf lah. Nak buat jadual. Terpulang pada masing-masing. Apa yang fit to your need. Okay, ada apa lagi nak tanya sini? Kalau tak ada, kita boleh buat latihan. Soalan latih diri 2.3. Pilih saja metod mana yang dirasakan sesuai. Selesaikan setiap ketaksamaan kuadratik yang berikut menggunakan kaedah lakaran graf, garis nombor atau jadual. Mana-mana satu saja yang rasa selesa. Cuba buat nombor A dulu. Buat A dulu, nanti bagi tahu saya apa result dia. Cikgu. Ulia dapat dah? Dah. Okay, good. Ulia guna metod apa, Ulia? Buat graf. Graf okay, good. Dapat cikgu. Okay, Amar guna metod apa? Graf cikgu. Graf Dapat ke? Metod apa Megat? Graf ke? Graf juga Siap ke you? Beres you? Graf juga? Ya. Okey lah. Teruskan buat soalan B pula. Macam ni lah bentuk dia. Nanti 2. Dia nak kurang daripada kosong kat sini lah. Oh, anyway, by the way, dia punya ketaksamaan dia tidak ada tanda sama juga ya. Antara 2 dan negatif 2 dan 2. Kalau berbuah sama juga, habis. Hilang markah. B. Oh, ini straightforward ni. B ni. Straightforward. Taklah straightforward sangat. Dia ada juga tu. Ada juga dia punya perangkapnya di situ. Dapat ke? Apa julat dia? Julat dia kalau salah maaf ke? Tak apa. 2 macam mana nak sebut X lebih daripada 2. X lebih daripada 2 kurang daripada 8. Okey, betul lah. Tak ada sama juga ya. Tak. Dapat cikgu. Sama Ulia? Sama. Okey.
Buat C Ulia Megat. Saya dapat cikgu. Sama juga X kurang daripada 2 cikgu. X. Tak. X apa dah? Apa Dapat jualan cikgu dia? dapat. X lebih daripada 2. Lebih ada 2 lagi. Dengan kurang daripada 8. Akil? Dapat. Sama Sama. Okay, good. Okay, buat C. Dah siap cikgu. Alright. Dapat apa dia punya jawapan dia? Julat dia? X lebih besar atau sama dengan negatif 2, lebih kecil atau sama dengan 6. Okay, good. Buat D, Ulia. Cikgu dapat. Dapat sama, Akil? Sama. Good. Buat D. Megat aman macam mana soalan C? Dapat cikgu. Dapat Saya salah faktor ni. Salah faktor. Faktor penting Banyak kali dah saya ulang. Penting. Yang dah siap buat D. Okey, dapat ke? Okay, good. Buat D. Boleh buat cepat dah ni katanya. Dah cikgu. Good Dapat sama macam saya ke? Alright. Dapat ke cikgu? Good. Dapat cikgu. Okay, good. Teruskan soalan E. Cepat dah ni. Betul ke ni? Baru dapat ke? Okay, good. 3.
Okay, dapat sama A. Tu. Okay, good. Tiga belas, 8. Tu bukan 3x. Negatif 3x kuasa 2. Ke? Negatif 3x kuasa 2. Yang 9x kuasa 2. Oh, ya. Betul. Thank you. Ya, betul. Dapat E. Dapat E Very good. Buat soalan F. Betul ke ni? Betul. Betul. Dah je. Wah, dapat lagi dia. Apa dia punya penyelesaian dia? X. X lagi besar daripada 2/3 Dapat E. kurang daripada 4. Kurang daripada 4 Wah, okey. 2 kat sini lah. 4 kat situ lah. 12 dengan... Ayolah. Kenapa nak guna nanti? Alright, good. Siapa lagi? Dapat E. Alright, my God. Akil, Amar? Belum juga. Sikit lagi. Alright. Apa pula dah ni? Yalah. Betul. Dapat cikgu. Siapa? Amar dapat Dapat cikgu. Okey. Dapat juga cikgu. Dapat juga. Okey, alhamdulillah. So, setakat itu je hari ni. Kalau tak ada apa-apa lagi nak tanya, saya akan bagi homework. Homework kita akan ambil daripada latihan 2.1. Okey. Itu saja latihan intensif 2.1 itu homework. Saya akan hantar ke WhatsApp group. Okay, assalamualaikum. All the best. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak cikgu. Okay, sama. Moga cikgu sihat-sihat saja cikgu. Alhamdulillah, terima kasih. Amin.